Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama kita tak buat couple talk, kita bagi sharing. So hari ni kita nak membincangkan tentang satu topik, iaitu kebergantungan rezeki Ren terhadap ni lah, kebergantungan rezeki kita terhadap Allah Ta'ala lah. So kalau kita tahu Ren ni, nature of work dia memang kalau dia punya gaji dia, kalau close deal baru ada gaji. Kalau tak ada close deal, dia bukan setakat tak ada gaji waktu tu kan, dia punya gaji dia negatif sebenarnya, pendapatan dia negatif income. So Ren ni akan selalu diuji bila bab-bab duit ni lah. Bab-bab duit ni memang akan selalu diuji. Jadi untuk memberi gambaran tentang cerita aku ni macam mana, korang boleh ni lah, korang boleh bagi perspektif korang macam mana lah. Okay, berlaku kisah benar anak buah aku recently. Aku namakan dia Ren A dengan satu ejen lain, Ren B. Cerita dia macam ni, korang kena follow timeline dia elok-elok. So Ren A, anak buah aku, minta Ren B listing. Minta listing ni maksudnya minta details apa semua, sebab dia cover area Ampang. Jadi dia just minta listing Ampang, kalau ada buyer ke apa, kalau dia rasa sesuai baru dia bagi. So benda ni common lah. Ada yang jenis agent dia minta listing, dia tolong iklankan apa semua. So it's a common practice lah. Walaupun kena bagi ikut agent later pun semua, aku tak nak complicatekan cerita, tapi benda ni common, agent minta listing. Okay. And then satu hari ada member Ren A ni, anak buah aku ni, ada buyer disebabkan buyer ni dia memang bawa untuk listing dia sendiri, rumah yang dia sendiri nak jual, bukan rumah Ren B ni. So bila dah bawa tu, dia kata tak sesuai. Jadi dia diam dululah. Dah habis tu diam dulu. Kebetulan satu hari member kepada Ren A kata, bapa aku nak jual rumah, so tolong jualkan rumah aku. So dia pun tahu, dia pun ada buyer. Jadi dia bawa lah buyer ni pergi kepada rumah kawan dia ni lah, bapak dia punya rumah kan. So buyer pun berkenan, kita nak negotiate deal apa semua. Tapi yang aku jadikan benda ni jadi complicatednya, konfliknya kat sini, bila waktu dia bawa tu, it happened that rumah tu adalah rumah sama dengan listing agent yang dia minta ni tadi. Tadi dia minta kan. So dia tak tahu sebelum tu rumah mana. Tapi bila dia pergi sana, dia tengok gambar, oh sama. Okay. So dia jadi tanda tanya kat sini. Korang nak co-agent ke? Co-agent ni nak split 50-50 ke? Ataupun korang nak makan seorang? Eat alone kan? Jadi benda ni memang depends on perspektif yang kau tengok macam mana. Sebab kalau ikut legal, confirm sah, sebab dia dah confirm dengan owner, tak ada ikat eksklusif apa semua dari segi legal. So jadi pertikaian kat sini adalah ethical issues. So ethical issues, dan kalau kita nak lebih deep lagi, kita tengok kebergantungan rezeki kita kepada Allah tu macam mana. Okay. So kalau kita put ourselves on agent A punya perspektif, agent A punya shoes, dia tak tahu listing tu, dia bukannya dia forward listing tu bagi kat buyer, and bukannya dia advertise listing tu, dia tak advertise listing tu pun kan. Waktu dia dekat rumah tu baru dia tahu yang listing tu adalah listing yang sama. So perspektif agent A, benda tu legal dan ethical. Sebab kalau dia pergi direct dengan owner pun kan, dia tak ambil listing tu, dia tak, orang kata, bukan yang dia feed info tu baru agent buyer ni tadi ambil keputusan untuk pergi tengok rumah ni. Dia tak macam tu. Okay. Tapi kalau kita tengok dari segi perspektif agent B akan kata, bagi dia yes legal tapi unethical. Sebab kau dah ambil listing aku, lepas tu aku pun tak boleh percaya kau punya cerita 100% macam mana ke apa. Cuma kalau kau dah ambil listing aku, patutnya kau kena kongsi lah dengan aku kan, kalau ada buyer kan. Itu dari perspektif agent B. So benda ni akan jadi pertikaian masing-masing lah. Mana orang tengok daripada sudut agent A, orang akan kata, apa pasal kan, tak apalah, bukannya kau sailang ke apa.
Tapi kalau orang tengok daripada perspektif agent B, orang akan kata macam, come on lah, benda ni long term relationship lah, apa kau kena ni lah. Kalau kau agent sekarang, benda ni akan menjadikan satu long term relationship lah, better in future kan. Tapi kalau kau ni, kau dah macam dikira sailang. Sebab tengok macam mana, depends kalau korang tengok konteks ni. So aku on fair punya view, macam aku based on perspektif punya, business perspektif punya view. So aku akan put aside emotion. So kalau kita tahu benda tu legal dan ikut naratif benda tu adalah ethical, jadi kita kena berlapang dada. Persoalan dia, siapa yang perlu berlapang dada sekarang ni? Adakah ejen A ataupun ejen B? Bagi aku depends pada dua-dua both ni kan. Siapa rasa betul kena berlapang dada lah, ataupun siapa rasa keputusan tu tak menyebelahi dia kena berlapang dada lah bagi aku. So kalau betul lah naratif tadi, bagi aku tak ada masalah dari segi ethical pun. Tak ada, even legal memang no issues lah. So kalau aku di tempat B, then aku kena berlapang dada. Aku bukannya kena kata, engkau kena yakin rezeki Allah, engkau dah ambil listing aku, kau agent lah dengan aku, nanti in future kita boleh ada more deals. So yakinlah rezeki Allah kan. So kau akan dapat rezeki yang lebih melimpah ruah. Kalau kau buat macam ni, aku akan kata kat agensi aku, memang tak payah deal dengan kau lagi lah, sebab kau macam dah buat taik dengan aku. Itu dari segi kalau B kena berlapang dada lah. So kalau A pula rasa kena kot ejen juga, jadi A kena berlapang dada lah. So kalau A berlapang dada, dia kena fikir yang macam tak apalah, aku kot ejen kan. So in future insyaAllah Allah akan bagi rezeki yang lebih kepada aku. Jadi dalam konteks ni, regardless apa sahaja keputusan, sama ada keputusan tu menyebelahi kita atau tak menyebelahi kita. Sebab kalau keputusan tu tak menyebelahi ejen B, sebab for sure dia dah keluarkan banyak advertisement cost lah, mungkin dah masa pun semua kan. So kalau keputusan tu tak menyebelahi dia kena berlapang dada. So let's say kalau macam aku di tempat A, kalau aku mungkin, kalau B tu adalah member aku kan, kalau B tu adalah member aku akan ikut ejen lah kan. Sebab member kan. Tapi kalau kita ikut ejen, maksudnya kita kena berlapang dada lah. Kita kena berlapang dada bahawa yang macam, yang rezeki ni mungkin kena kongsi sekarang kan. Tapi tu lah, macam aku kata, kalau let's say, kalau bagi aku, kalau aku ambil perspektif yang bro, aku tahu aku ada minta kau listing tu, tapi kebetulan pula member aku tu punya rumah, waktu aku ambil tu aku tak tahu, tapi bila aku dah bawa, baru aku tahu yang listing kita sama bro. So aku rasa tak perlu co agent lah kot kan. Kalau aku decide macam tu, kalau aku decide tak perlu co agent, then kena berlapang dada lah. Ataupun aku just tukar, aku jadi kawan aku yang lister ni tadi kan. Kalau kawan aku kata, bro, ni lah tak payah co agent lah kan. Kalau kawan aku kata tak payah co agent kan, benda tu bukan eksklusif kat aku, dan aku pun tahu, dia pun tak tahu waktu tu, dia tak aware waktu tu, dan aku pun sendiri kena berlapang dada macam tu. So at the end of the day, apa-apa pun keputusan yang berlaku, sama ada menyebelahi kita atau tak menyebelahi kita kan, kita kena berlapang dada. Tu satu. Yang kedua, ini yang berat dia, siapa yang nak nak meletakkan rezeki ni di tempat, mengutamakan rezeki ni kat saudara yang lain, yang itu lebih, orang kata lebih mulia lah. So maksudnya kalau macam B, dia kata tak payahlah bro, kau tak payah co agent lah dengan aku, alah bukannya apa pun, mungkin bukan rezeki aku. Dan sikap B ni adalah memang sikap yang sangat mulia lah. Tapi kalau A kata, tak apa bro, aku co agent lah kan, aku rasa macam tak sedap hati ke apa ke, aku rasa macam aku nak bagi kau lah, mana tahu ini adalah sedekah, walaupun apa aku buat ni tak perlu pun kan. So sikap A adalah sikap yang mulia. Jadi kita ni kena fastabiqul khairat
kan. Kalau kita rasa macam kita nak berlumba-lumba buat kebaikan, maka kita jadilah orang yang berlapang dada tu. Tak kisah sama ada kita nak jadi berlapang dada, sama ada kata kau ambil lah, sama ada kau ambil lah, kau nak kau ejen, aku ejen lah. Ataupun kita di tempat yang macam kau tak payah kau ejen lah, ni bukan rezeki aku bro, kan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan. Jadi itulah dia. So kalau dua-dua ni boleh kata bagi jiwa yang lebih besar kan, kolam hati yang lebih besar buat kata motivator kan. So insyaAllah dunia ni memang akan damai, aman damai lah. Tak adalah macam kita nak memburuk-burukkan orang lain ke apa. So at the end of the day, semua kena be positif lah. InsyaAllah macam tu. Dan fikir yang macam put your emotion aside lah. Put your emotion aside. Fikir kita bisnes sama-sama cari makan, depends pada korang siapa yang at the end of the day berlumba-lumba lah buat kebaikan. Okay, itu saja hari ni. Depends pada korang lah. Korang tengok isu ni, siapa yang perlu lebih bermurah hati kan. Itu saja. Kalau kau nak komen, tinggalkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.